Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Iman dan bersama dua rakan pembentang saya iaitu Prashan dan Yamuna akan membentangkan tentang hasil analisis yang kami perolehi dalam cerpen hipertensi. Nama penulis yang ini Dr. Ilya Zaidi. Tempat kelahirannya di Parit 2 Cikus, Teluk Intan, Perak. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Malaya dan mengambil PhD dalam bidang komunikasi, pemikiran Islam dan sastra di Universiti Malaya. Beliau telah menghasilkan sebanyak 230 judul buku dalam tempoh 40 tahun. Beliau juga merupakan pengkritik kritikal, penganalisis berwibawa dan merupakan penulis novel dan buku yang profilik, khususnya kepada buku bimbingan pelajar UPSR, PMR yang kini sudah ditukar kepada PT3, SPM dan STPM. Beliau mempunyai pengalaman bekerja sebagai wartawan bernama pada tahun 1969 sehingga tahun 1986. Beliau seterusnya menjadi pensyarah di UiTM Shah Alam pada tahun 1982 sehingga 1990. Seterusnya, beliau menjadi pensyarah UiTM di Melaka yang ini pada tahun 1990 sehingga 2003 dan akhirnya beliau menjadi perunding skor A program yang ini daripada tahun 2010 sehingga kini. Antara anugerah kecemerlangan yang beliau dapat iaitu Pingat Jasa Kebaktian yang PJK oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Seterusnya, beliau juga mendapat pingat emas pelajar terbaik di Universiti Malaya pada tahun 1984. Beliau juga mendapat hadiah kritikan sastra Malaysia pada tahun 1976. Beliau juga mendapat anugerah penulis rencana bernama pada tahun 1979. Beliau juga menjadi wartawan tahunan pada tahun 1980 dan juga bintang cemerlang Melaka BCM oleh YDP Melaka. Maklumat ringkas cerpen. Cerpen hipertensi ini merupakan sebuah koleksi cerpen dalam buku Sejadah Rindu. Ianya terdapat pada muka surat 59 hingga 68. Penerbit buku Sejadah Rindu ini ialah Syarikat Sasbadi Sendirian Berhad. Ianya diterbitkan pada tahun 2015. Terima kasih kepada rakan sekumpulan saya, iaitu Nuriman. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan sinopsis cerpen hipertensi. Cerpen hipertensi, karya Ilya Zaidi, memaparkan watak utama, iaitu Aiman Akil yang sering berhalusinasi. Aiman sering menimbulkan kemarahan gurunya kerana tidak menumpukan perhatian terhadap pembelajaran di dalam kelas. Dia sering berangan-angan menjadi tokoh-tokoh hebat dalam bidang sains. Aiman Akil mudah bosan dengan cara pembelajaran di sekolah, menyebabkan dia sering ponting sekolah. Hal ini menimbulkan kemarahan ayahnya sehingga dia kerap dirotan. Aiman sentiasa mengambil kesempatan untuk mewujudkan halusinasi futuristik penuh cabaran. Dia pernah membayangkan dirinya telah lulus pengajian tinggi dalam bidang area angkasa. Walaupun Aiman Akil sering berhalusinasi, namun dia mempunyai prinsipnya yang tersendiri. Dia tidak mahu berangan-angan seperti Mat Jenin dan Si Luncai. Angan-angan Aiman terus mekar apabila dia terus berhalusinasi menjalani latihan intensif di bawah program area angkasa di bawah Rusia. Kemudian, dia terus berangan-angan hendak memantapkan diri sebagai persediaan untuk berlepas ke angkasa. Halusinasi Aiman tidak terhenti setakat itu saja. Malah, dia turut membayangkan jutaan penonton menyaksikan siaran langsung perlepasan kapal angkasa yang dinaikinya. Aiman akhirnya berjaya mendarat di bulan. Dalam halusinasinya itu, setelah asyik melayan halusinasinya, akhirnya Aiman teringat akan bisikan halus yang didengarinya ketika di planet bulan melalui pentas halusinasinya. Suara gaib itu mengajaknya lebih mendekatkan diri kepada ilahi. Akhirnya Aiman sedar daripada khayalnya bahawa dia perlu berusaha untuk mendapatkan sesuatu bukan sekadar berangan-angan. Jauh di sudut hati Aiman, dia memanjatkan doa dan
harapan ke hadrat ilahi. Baik, seterusnya saya akan meneruskan dengan penerangan definisi wacana secara masnawi. Menurut Kamus Dewan 2005, wacana merupakan keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan, ucapan, pertuturan atau percakapan. Dengan perkataan lain, wacana didefinisikan sebagai kesatuan fikiran yang utuh sama ada dalam bentuk lisan seperti pidato, bahas, forum, syarahan, ceramah, khutbah atau tulisan seperti surat, artikel, cerpen dan novel. Manakala, menurut Kamus Linguistik mendefinisikan wacana sebagai unit bahasa yang lengkap dan tertinggi terdiri daripada deretan perkataan dalam bentuk lisan atau tulisan. Wacana wujud dalam komunikasi lisan atau tulisan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai ayat-ayat yang saling berkait sama ada secara salah atau dua hala. Seterusnya, saya juga akan menerangkan definisi wacana berdasarkan pendapat ahli bahasa. Pertama, Nik Safia Karim 2008. Menurut beliau, wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat, iaitu yang boleh berupa satu ayat, sebuah petikan, bab, buku, majalah dan lain-lain lagi. Dengan kata lain, wacana ialah jalinan unit-unit bahasa yang tersusun rapi dan berkesinambungan bagi melahirkan kesatuan bahasa yang utuh. Keduanya, Asma Haji Omar. Menurut beliau, Asma Haji Omar pada tahun 1982 menegaskan bahawa wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perangan, bab, buku, novel, cerpen, cerita, dialog, siri buku iaitu cerita dan sebagainya. Dan ketiga pula, Harimurti Kirtalaksana pada tahun 2009, beliau menerangkan bahawa wacana adalah kesatuan bahasa terlengkap dan merupakan kesatuan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam hierarki gramatikal. Dalam merealisasikan wacana dapat berubah karangan yang utuh, kalimat, frasa, bahkan kata yang membawa amanat lengkap. Jenis-jenis wacana. Terdapat dua jenis wacana, iaitu wacana tulisan dan wacana lisan. Wacana tulisan disampaikan secara bertulis. Ianya melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca. Wacana tulisan boleh disebut sebagai komunikasi tidak langsung, iaitu komunikasi satu arah. Dengan itu, pembaca perlu membaca teks yang ditulis untuk memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Contoh wacana tulisan ialah seperti akhbar, majalah, buku dan cerpen. Wacana lisan pula dihasilkan melalui media lisan. Ianya disebut sebagai komunikasi interaktif yang melibatkan hubungan pembicara dan pendengar secara langsung. Dengan itu, pembicara menggunakan ekspresi wajah, intonasi suara dan gerak badan untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada pendengar. Dengan itu, pembicara dapat respon daripada pendengar. Contoh wacana lisan ialah seperti perbualan, temu ramah, ceramah dan ucapan. Seperti mana yang kita tahu, terdapat dua jenis wacana, iaitu wacana tulisan dan wacana lisan. Tetapi untuk pembentangan ini, saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang wacana penulisan kerana bahan yang dikaji oleh saya dan rakan-rakan saya ialah sebuah cerpen yang bertajuk Hipertensi, karya Ilyas Zaidi. Jenis-jenis wacana tulisan. Terdapat 4 jenis wacana tulisan, iaitu deskriptif, naratif, argumentatif dan persuasif. Deskriptif menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci, sehingga
Pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca atau merasakan sendiri sesuatu situasi tersebut. Seterusnya, naratif. Naratif mengisahkan sesuatu peristiwa secara berturutan berdasarkan turutan kejadiannya. Tujuannya menceritakan sesuatu kejadian yang telah disaksikan, dialami dan didengar oleh seseorang penulis itu sendiri. Dengan itu, pembaca dapat tahu apa yang telah dialami oleh penulis serta apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Ketiganya ialah argumentatif. Ianya untuk memperkuatkan idea atau pandangan penulis dengan memberi hujahan serta bukti yang kukuh supaya pembaca yakin atas kebenaran yang disampaikan. Tujuannya dapat mempengaruhi pembaca agar dapat menghayati idea atau pandangan yang ingin disampaikan oleh penulis dengan hasil karyanya. Tujuan lain pula ialah untuk melontarkan pandangan penulis serta menarik simpati pembaca. Akhirnya pula, persuasif. Persuasif merupakan ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulis. Kebiasaannya disertai dengan penjelasan dan fakta sehingga meyakinkan atau mempengaruhi pembaca. Pendekatan yang digunakan dalam persuasif ialah pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan serta merangsang emosi seseorang. Unsur persuasif ini biasanya dapat dilihat pada kesimpulan. Antara unsur deskriptif yang terdapat dalam cerpen ini ialah Aiman menyusun jari jemari tangannya lurus-lurus. Jari jemari yang kurus, runcing dan semacam tidak berisi itu dibawanya ke muka. Muka yang dulunya gebuk dan montok kini nampak cengkung dan semacam menyimpan dendam yang tidak berhujung. Dia lantas menekuk wajahnya rapat-rapat. Dia cuba mengintip mengikut ruang yang ujuk di celah-celah jari jemarinya. Ayat ini terdapat pada muka surat 59. Aiman, dia tidak beradik. Dia yang sulung. Dua lagi adik-beradiknya perempuan. Adiknya yang tengah dinamai Fadilah Fatih. Yang bongsu pula Azila Atika. Kedua-dua orang adiknya itu mudah dibentuk. Dia pula selalu memberontak dan marah-marah kepada suasana sekitarnya. Ayat ini terdapat pada muka surat 62. Tiba-tiba dalam kegementarannya, dia teringatkan kelajuan cahaya. Artinya, cahaya bergerak menurut kajian kelajuan 300,000 km sesaat. Aiman sedar akan kelajuan yang menakjubkan ini. Dia juga sedar bahawa cahaya masih memerlukan masa 8 minit untuk bergerak dari matahari ke bumi. Ayat ini terdapat pada muka surat 64. Di kiri dan kanannya kelihatan padang pasir yang luas terhampar persisir Sahara keadaannya. Kawak besar, lurah, dalam yang melebar, dataran terhampar dan gunung ganang semuanya ada dan wujud. Ayat ini terdapat pada muka surat 65. Cuaca cukup membahang, panas. Dia merasakan bahangnya umpama sedang mencecah angka 150 darjah Celsius. Amat panas. Kepanasan tahap tinggi. Ayat ini terdapat pada muka surat 65. Sisik-sisik awan berarah tenang. Setuduk air kolam sewaktu malam jernih. Sang suria terus setia memancarkan cahaya. Sayup-sayup kedengaran muzik beralun, lembut dan penuh makna. Semacam mengubati kelukahan hatinya ketika menjengkuk ke lereng cerun bukit di hadapannya. Ayat ini terdapat pada muka surat 67. Seterusnya, unsur naratif yang terdapat dalam cerpen ini ialah pada suatu hari, Newton takjub melihat sebiji epal gugur lalu jatuh tepat di bumi. Idea tercetus, fikiran terlarik, pendapat terukir sehingga akhirnya lahirlah teori graviti. Ayat ini terdapat pada muka surat 59. Unsur argumentatif yang terdapat dalam cerpen ini ialah jika aku lahir sezaman dengan Newton pada tahun 1642 ataupun beberapa dekad kemudian, aku pasti tidak berasa hairan tentang sebab buah mampelam itu gugur dengan tiba-tiba, fikir Aiman.
Ayat ini terdapat pada muka surat 59. Hei, kan Akil ni budak genius, budak cerdik dan pintar. Akil dah cipta formula sendiri. Biarpun baru berusia 8 tahun, baru belajar tahun 2 tahap 1, Akil mampu menyelesaikan masalah matematik tingkatan 5, kata murid pintar itu membela diri. Ayat ini terdapat pada muka surat 62. Tengok di sana itu. Gelap betul. Tidak nampak apa-apa. Oh, barangkali inilah dikatakan lautan. Kerana kajian saintifik membuktikan bahawa air tidak wujud di planet bulan. Tidak ada udara, tidak ada air. Bagaimanakah umat bumi hendak dipindah ke bulan? Sesuatu yang mustahil. Ayat ini terdapat pada muka surat 65. Antara contoh persuasif yang terdapat di dalam cerpen hipertensi ini ialah iaitu perkara yang lebih penting dan yang mesra berpaksikan pendekatan humanis melalui teknologi perlakuan dan sasiah rupa diri. Dia hanya dapat mengungkapkan satu suku kata biarpun dia faham penuh akan pertuturan yang dilafazkan. Akhirnya, dia fasih berbicara iaitu pada muka surat 67. Bahasa formal. Bahasa formal merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi seperti dalam majlis atau upacara rasmi, mesyuarat, seminar, pendidikan dan pentadbiran. Contoh bahasa formal ialah bahasa baku dan bahasa istana. Ianya juga dikenali sebagai bahasa terkawal. Bahasa terkawal adalah bentuk bahasa yang mementingkan aspek-aspek peraturan bahasa tersebut iaitu ayat dan imbuhannya gramatis. Aspek sebutan dan intonasi serta pilihan kosakatanya tepat. Contoh bahasa formal yang terdapat di dalam cerpen hipertensi ini ialah kebanggaannya kian menguntum dan terkelopak kembang mawar mewangi menyentuhi deria penghidupan. Yang ini pada muka surat 60. Contoh yang kedua iaitu detik pelepasan kapal angkasa sudah semakin hampir menemukan titik sifar, iaitu pada buku surat 63. Bahasa tidak formal ataupun dikenali juga sebagai bahasa bebas merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi tidak formal atau tidak rasmi seperti dalam pertuturan atau perbualan harian, pergaulan biasa serta perhubungan antara ahli keluarga dan saudara mara. Contoh bahasa tidak formal ialah bahasa mesra, bahasa selangga, bahasa basahan, bahasa pasar, bahasa halus, bahasa kasar dan dialek. Bahasa bebas merupakan bentuk bahasa yang tidak mementingkan peraturan bahasa iaitu ayat dan imbuhannya tidak gramatis. Aspek sebutan dan intonasinya salah serta pilihan kosakatanya tidak tepat dan bercampur aduk. Contoh bahasa tidak formal yang terdapat di dalam cerpen ini ialah bukankah aku sedang terlompat-lompat macam beruk dan kera di bulan? Yang ini pada muka surat 64. Contoh yang kedua iaitu janganlah jadi mak jenin sudahlah. Yang ini pada muka surat 63. Di samping itu, gaya penulisan yang lain digunakan dalam cerpen ini ialah penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif bermaksud menyampaikan maklumat atau fakta yang tepat dan benar tanpa berat sebelah atau tokok tambah. Selain itu, perkara utama dalam penulisan secara objektif ialah penggunaan perkataan yang neutral dan tidak mengandungi nilai-nilai emotif atau bersifat ambiguitif. Perbincangan secara objektif selalunya menekankan perkara-perkara yang serius, konkret dan mantap. Fakta-fakta yang disampaikan disokong dengan bukti yang kukuh. Contohnya, secara umumnya, kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi muda pada masa kini dan akan datang. Pendidikan yang berkesan akan dapat membentuk remaja yang mempunyai wawasan dan jati diri yang unggul,
menjelang transformasi nasional iaitu TN 2050. Manakala contoh dalam cerpen ialah pada suatu hari Newton takjub melihat sebiji apel gugur lalu jatuh tepat di bumi. Idea tercetus, fikiran terlari, pendapat terukir sehingga akhirnya lahirlah teori graviti. Jika melihat ayat ini tanpa kejadian apel, Newton tidak akan mewujudkan teori graviti. Hal ini menunjukkan ayat ini mempunyai fakta yang tepat. Keduanya, kuasa graviti yang lebih besar dan kuat itu menetapkan kesemua planet dalam sistem suria pada kedudukan orbit masing-masing. Ketiga, ertinya cahaya bergerak menurut kelajuan 300,000 km sesaat. Matahari sebagai sumber tenaga. Tenaga solar ialah alternatif yang paling efisien. Akhirnya, kuasa graviti di bulan lebih lemah daripada kuasa graviti di bumi. Justeru, gaya penulisan yang lain ialah perkembangan idea secara logik. Terdapat 3 jenis perkembangan idea secara logik. Pertamanya, memiliki kesatuan makna yang utuh, iaitu kata hubung yang tepat. Kedua, idea dihuraikan dengan jelas, iaitu tanda baca yang betul. Dan ketiga pula, urutan logik serta bukti dan contoh. Berbagai-bagai struktur ayat. Contoh yang terdapat dalam cerpen ini ialah spontan dia mengambil kesempatan itu untuk mewujudkan suasana halusinasi futuristik yang penuh cabaran disaluti persaingan kompetitif yang menyengat hebat. Idea tercetus, fikiran terlari, pendapat terukir sehingga akhirnya lahirlah teori graviti. Dan akhirnya dalam ayat ini betapa dia tidak terlompat-lompat. Itu adalah fakta. Manakala kuasa graviti di bulan lebih lemah daripada kuasa graviti di bumi adalah bukti bagi ayat tersebut. Baiklah, seterusnya pula penulisan ayat yang jelas. Perkara penting dalam menghasilkan penulisan ayat yang jelas ialah susunan dan organisasi idea secara kasar, memaklumkan pembaca perkara yang ingin disampaikan, kekal dan fokus kepada isi utama, jadikan penulisan menarik, tulis untuk sasaran pembaca, kaitkan isi dalam penerangan kohesif dengan idea utama. Disambung dengan elakkan bahasa slengar, gunakan kata-kata biasa dan istilah positif, elakkan penggunaan kata negatif secara berulang, elakkan penggunaan akronim dan singkatan, menyemak ejaan dan tulis ayat yang pendek. Kejelasan ayat sangat penting untuk memberikan perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar lebih difahami. Kejelasan isi pula penting untuk menyemak semula panjang pendek ayat. Ayat pendek boleh membantu koheran iaitu kesinambungan, sementara ayat panjang membantu kohesi iaitu kekuatan tarikan. Penulisan ayat yang jelas digunakan dalam cerpen ini ialah pertama, ayat yang digunakan ringkas dan mudah difahami oleh pembaca. Aiman menyusun jari jemari tangannya lurus-lurus. Jari jemari yang kurus, runcing dan semacam tidak berisi itu dibawanya ke muka. Muka yang dulunya gebuk dan montok kini nampak cengkung dan semacam menyimpan dendam dan tidak berujung. Diikuti dengan gaya penulisan yang menarik. Kebanggaannya kian menguntung dan terkelopak kembang mawar mewangi menyentuhi deria penghidupan. Aduh, terukir senyuman lebar menabiri wajahnya. Ah, tambah kurang darab dan bahagi. Yang murah itu pun tak boleh jawab. Hujung-hujung cakapnya berbunga sindiran di sebalik dedaun kemaafan.
hatinya seteguh karang di lautan, sekeras sinar suria berkedudukan 90 darjah tepat. Sebatang pohon nyiru dara di penjuru banglaunya sudah sekian lama menjadi idamannya. Dan akhirnya penggunaan dialog. Dialog bermaksud pertuturan atau percakapan sekurang-kurangnya antara dua watak ataupun lebih. Pengarang menggunakan teknik ini untuk mengerahkan atau mengembangkan cerita selanjutnya. Melalui dialog, pengarang dapat memaparkan atau menggambarkan pendapat atau pemikiran berkenaan dengan tema atau persoalan sesebuah cerpen. Contoh yang digunakan dalam cerpen ini ialah maksudnya kuasa tarikan kami. Suara lantang Cikgu Farida di muka kelas masih terngiang-ngiang di cuping telinganya. Okey, cuba awak kaitkan teori graviti dengan alam sejagat. Maksudnya, satu lagi pertanyaan terlantun daripada Cikgu Farida. Tambah kurang darab dan bahagi. Yang mudah itu pun tak boleh jawab. Aiman mengitik sindiran kepada adik-adiknya yang sedang membuat kerja rumah. Baba, tengok abang ni. Ganggu kami nak buat kerja rumah. Yang tengah selalu marah-marah terhadap sikap abangnya. Bosan dan jelah tingkahnya kepada baba dan ibu. Mengapa bosan? Tanya baba. Apalah kau ini cekiong, masalah mudah itu pun kau tak dapat buat. Baiklah, ini sahaja gaya penulisan yang digunakan dalam cerpen hipertensi ini. Itu sahaja daripada saya. Pengajaran cerpen yang terdapat di dalam cerpen ini ialah yang pertama, kita mestilah menyayangi ahli keluarga kita. Contohnya, Ibu Aiman amat menyayangi anak-anaknya iaitu Aiman Akil, Fadilah Fatnin dan Azilah Atikah. Pengajaran cerpen yang kedua iaitu kita hendaklah bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Contohnya, Aiman boleh menyelesaikan latihan matematik murid tingkatan 5 walhal umurnya ketika itu baru 8 tahun. Yang ketiga iaitu kita mestilah dedikasi dan amanah dalam melakukan serta melaksanakan tugas yang diberikan. Contohnya, Cikgu Farida menerangkan ilmu teori graviti dengan bersungguh-sungguh kepada Aiman dan kawan-kawannya. Dan pengajaran yang terakhir iaitu kita hendaklah bersabar apabila berdepan dengan masalah. Contohnya, Ibu Aiman bersabar dengan sikap garang suaminya yang dalam mendidik anak-anak terutamanya Aiman. Setakat itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.